Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama lagi dengan saya, Cikgu K. Kita nak sambung daripada pembelajaran yang lepas. Masih lagi dalam tajuk ruang. Kali ini kita nak fokus kepada tajuk isi padu. Okey, jadi kita nak tengok apa yang um, penting dalam isi padu ni. Apa maklumat-maklumat yang perlu kita tahu untuk kita mencari sesuatu isi padu bentuk. Okey, jadi um, kalau kamu tengok video yang lepas, perimeter dan luas, cikgu dah terangkan perimeter dan luas ni menggunakan bentuk-bentuk dua dimensi. Okey, dan cikgu dah berikan contoh. Okey, tapi isi padu ni kita memberikan fokus kepada bentuk tiga dimensi. Ada banyak bentuk-bentuk tiga dimensi yang kita dah belajar. Contohnya kubus, cuboid, sfera, piramid, cone, silinder. Okey, tapi untuk isi padu ni kita cuma fokus kepada dua bentuk sahaja. Okey, iaitu kubus dan cuboid. Okey, bentuk-bentuk lain kita tak perlu ambil tahulah. Dua bentuk ni sahaja yang kita nak fokus. Okey, kemudian dalam isi padu bermaksud ruang yang dipenuhi. Kalau perimeter dia lebih kepada sisi, luas dia lebih kepada permukaan, tetapi dalam isi padu dia adalah ruang yang kita boleh penuhkan. Okey, sebab itu ada bentuk kubus dan cuboid. Okey, ada bahagian di dalam, ruang di dalam tu yang kita boleh masukkan sesuatu. Okey, kemudian untuk isi padu, unitnya dinyatakan dalam unit padu. Okey, kalau kamu ingat lagi, dalam luas adalah unit persegi, tapi dalam isi padu kita nyatakan dalam unit padu. Okey, jadi apa maksud unit padu tu? Okey, unit-unit yang terlibat mestilah melibatkan unit-unit panjang. Contoh milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Tapi bila kita katakan unit padu ni, maksudnya ada simbol ataupun ada angka 3 di sebelah unit-unit panjang. Okey, jadi cara kita sebut adalah milimeter padu. Okey, sentimeter padu, meter padu, kilometer padu. Kita tak sebut milimeter 3, cm 3, meter 3, tak ada. Okey, 3 ini maksudnya adalah ataupun cara menyebutnya adalah padu. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok dua bentuk yang cikgu sebutkan tadi. Jadi cara mencari isi padunya panjang darab lebar darab tinggi. Jadi panjang darab lebar ini kita dah tahu dah. Ini adalah untuk mencari luas. Maksudnya untuk mencari permukaan. Tapi bila kita mencari isi padu, sebab itu kita kena melibatkan tinggi bentuk itu. Okey, barulah kita akan dapat ruang bentuk tiga dimensi itu. Okey, baru kita akan dapat isi padu dia. Jadi untuk isi padu kubus dengan isi padu cuboid, cara mencari isi padunya adalah sama sahaja. Okey, panjang darab lebar darab tinggi. Sama juga macam kita belajar luas hari tu. Okey, luas untuk segi empat sama dan luas untuk segi empat tepat, caranya sama, panjang darab lebar. Okey, jadi isi padu pun kesinambungan daripada itu kita tambahkan ataupun kita darabkan dengan tinggi sahaja untuk mendapatkan ruang ataupun isi padu. Okey. Okey, jadi ini untuk kita lebih memahami macam mana kita nak dapatkan isi padu sesuatu bentuk. Jadi dekat sini cikgu ada satu contoh kubus dan tidak diberikan unit. Dia tulis unit saja. Jadi unit ni boleh macam-macam lah. Sama ada milimeter ke, sentimeter ke, meter ataupun kilometer. Okey, asalkan unit panjang. Jadi sebabkan dia adalah kubus, jadi specialnya tentang kubus ni setiap sisi adalah sama. Okey, jadi setiap sisi panjangnya adalah satu unit. Okey, tapi kita cuma perlukan tiga bahagian sahaja, tiga sisi sahaja. Okey, panjang, lebar dan tinggi. Jadi kita akan dapat satu unit darab satu unit darab satu unit untuk mendapatkan satu unit padu. Okey, ini untuk satu kubus. Jadi maksud untuk isi padu tu contohnya, ini contoh kita masukkan kubus-kubus kecil ini untuk kita nak penuhkan kubus-kubus yang besar. Itu maksudnya isi padu. Okey, daripada satu unit padu kita nak penuhkan bentuk yang
diberi. Jadi contoh dekat sini isi padu model, kubus, kita akan dapat 27 buah. Daripada satu unit padu tadi, kita boleh masukkan untuk dapatkan 27 buah. Ini contoh, okey, dan, cara menulisnya adalah 27 unit padu. Itu kalau kita masukkan kubus kecil ke dalam kubus besar. Tapi cara yang lebih mudah, sebabkan kubus besar ini mempunyai 3 unit untuk panjang, lebar dan tinggi. Jadi kita cuma boleh gunakan rumus ataupun formula isi padu. Okey. 3 unit darab 3 unit darab 3 unit dapat 27 unit padu. Sama macam kalau kita masukkan kubus kecil ke dalam kubus besar untuk penuhkan dia. Jadi dari situlah munculnya panjang, darab lebar dan darab tinggi. Okey, jadi selepas ini kita akan tengok beberapa contoh yang melibatkan kubus dan cuboid dan macam mana nak mencari isi padunya. Baik, dekat sini cikgu ada satu kubus yang sisinya adalah 4 sentimeter. Okey, macam cikgu cakap tadi, bila kita menggunakan kubus, dia specialnya sebab kubus ini dia daripada bentuk segi empat sama. Jadi setiap sisinya adalah sama. Kalau dia bagi satu sisi pun, untuk lebar dengan untuk tinggi kita boleh terus cari sebab mempunyai nilai sisi yang sama. Jadi untuk soalan ni, cara mencari isi padu, kita ulang balik panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, jadi panjangnya 4 sentimeter, darab lebar 4 sentimeter dan darab tinggi sentimeter. Okey, tinggi 4 sentimeter. Okey. Dekat sini cikgu nak fokus sikit sebab selalunya murid dia akan buat macam mana tahu? Dia nampak 4 4, 4, dia terus anggap 4 darab 3. Okey, itu dah salah. Okey, bukan 4 darab 3. Kita kena buat satu persatulah. Jadi 4 darab 4, kita akan dapat 16. Kemudian 16 darab lagi dengan 4, baru kita akan dapat 64. Okey, sentimeter, apa tadi? Unit untuk, isi padu. Okey, sentimeter padu. Dari mana datangnya padu ni? Cuba kamu tengok. Sentimeter telah didarabkan 3 kali. Kalau luas, unit tu 2 kali je. Okey, sebab kita darab 2 benda je. Okey, tapi kalau isi padu kita darab 3 kali, sebab itu dia dapat sentimeter padu. Okey, seterusnya kali ni kita, guna meter pula. Dia sama je lah. Dia semua bergantung kepada soalan. Jadi kalau kamu tengok pada contoh ini, kita dah jumpa dah. Okey, sisinya 7 meter. Jadi panjang, lebar dan tinggi akan mendapat nilai yang sama. Akan gunakan nilai yang sama. Jadi cara mencari isi padu, sekali lagi cikgu ulang, panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, sebabkan ini bentuk kubus, jadi setiap sisinya adalah sama. Okey, jadi 7 meter, darab 7 meter, darab lagi 7 meter. Okey, sekali lagi cikgu nak ingatkan, jangan buat kesilapan, kita nampak 7 ni ada 3 kali, kita terus anggap 7 darab 3. Salah. Okey, kita kena buat satu persatu. Jadi kamu ambillah satu ruang untuk buat jalan kerja darab tu lah. Jadi 7 darab 7, kita akan dapat 49. 49 darab lagi 7, baru kita akan dapat 343. Okey, 343 meter sebab soalannya menggunakan meter. Jadi kita salin je lah. Okey, 343 meter padu. Kenapa ada padu? Sebab kita dah darab meter itu sebanyak 3 kali. 3 kali ganda meter tu. Okey. Okey, seterusnya kita buat cuboid pula. Cuboid ni dia lain dengan kubus. Kalau kubus kita boleh anggap semua sisi sama. Okey, tapi cuboid ni kita bergantung kepada soalan lah. Kalau diberi senanglah. Kalau tak diberi kita kena cari. Okey, contoh untuk gambar yang kamu boleh tengok sekarang ni pada skrin kamu. Okey, kita ada panjang, darab lebar, darab tinggi. Panjang dah diberi 6 meter, salin saja balik. Lebar yang dekat tepi ni. Okey, lebar 3 cm. Okey, dan tinggi pun 3 sentimeter. Okey.
Lebar dengan tinggi tak semestinya sama ya, itu bergantung kepada bentuk yang soalan bagi. Okey, jadi untuk jalan kerja ni kita akan ambil 6 sentimeter, darab 3 sentimeter, darab 3 sentimeter. Okey, jadi 6 darab 3, 18. Okey, jadi kemudian 18 darab lagi 3 baru kita akan dapat 54 sentimeter padu. Jangan lupa unit padu Untuk isi padu, jawapan dia mesti kena unit padu. Okey, contoh seterusnya kali ni kita dah diberi panjang 6 sentimeter, lebar dekat tepi ni 5 sentimeter dan tinggi dekat sebelah kiri ni dia dah bagi 3 sentimeter. Okey, jadi cara untuk cari isi padu cuboid sama macam kubus, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, sebabkan soalan dah bagi, jadi kita cuma tinggal nak kira sahaja. Okey, kita nak salin sahaja dan kita nak kira. Okey, jadi untuk panjang 6 sentimeter, kita darabkan dengan lebar 5 sentimeter dan kita darabkan dengan 3 sentimeter untuk dapatkan jawapan 90 sentimeter padu. Jangan lupa, kalau 90 sentimeter sahaja salah, itu perimeter. Sebab dia tak ada apa-apa nombor dekat situ kan. Okey, jadi kalau untuk isi padu kena ada 3 kecil dekat sebelah unit ni. Okey, dan contoh seterusnya sekali lagi soalan dah bagi dah. Okey, panjang 3 meter, lebar 4 meter dan tinggi 8 meter. Okey, jadi untuk cari isi padu walaupun cuboid ni tinggi sama sahaja. Asalkan kamu cari panjang, kamu dapat lebar, kamu dapat tinggi, kamu boleh cari isi padunya. Okey, jadi isi padu cikgu ulang balik. Panjang darab lebar darab tinggi. Kita salin sahaja 3 meter. Kenapa meter? Sebab soalan kata meter. Jadi salin sahaja. Okey, 3 meter darab 4 meter darab 8 meter untuk dapatkan 96 meter. Okey, untuk jalan kerja darab kamu boleh cari ruang di dalam buku kamu untuk kiraan Okey, 96 meter. Meter apa? Meter padu. Jangan lupa sebab kita sedang mencari isi padu. Jadi unit dia pun mesti dalam unit padu. Okey. Jadi ini adalah kesimpulan ataupun rumusan daripada apa yang kita belajar hari ini. Okey, jadi isi padu maksudnya adalah ukuran ruang dalam bentuk 3 dimensi atau dalam sesuatu pepejal. Okey, jadi untuk isi padu sekolah rendah, kita cuma tengok dua bentuk je. Okey, bentuk kubus dengan bentuk cuboid dan memudahkan kamu lagi, cara nak cari isi padu untuk kedua-dua bentuk ni adalah sama. Panjang darab lebar darab tinggi. Bila kamu jumpa tiga benda ini, baru kamu boleh cari isi padu sesuatu bentuk itu. Okey, jadi ingat cara mencari isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Kalau salah satu ni tak ada, kena cari dulu. Baru kamu boleh cari isi padu dia. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar hari ini dan cikgu harap dengan contoh-contoh tadi kamu boleh jawab tugasan-tugasan yang akan diberikan. Okey, jadi sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.